Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Yang Izam. Hari ini Cikgu akan mengajar bab 4 kesihatan manusia. Bidang pembelajaran kita adalah 4.2 pertahanan badan. Hasil pembelajaran adalah menghuraikan dan berkomunikasi mengenai fungsi sistem pertahanan badan, mewajarkan kepentingan imunisasi, mewajarkan amalan yang baik ke arah keimanan yang mantap, mendefinisikan antigen, antibodi dan keimunan badan, membezakan keimunan pasif dan keimunan aktif, dan mewajarkan dan berkomunikasi mengenai kepentingan imunisasi dan tahap kesihatan individu terhadap keluarga, sosial, ekonomi dan negara. Mari kita lihat mekanisme pertahanan. Iaitu tidak spesifik. Yang pertama, barisan pertahanan pertama. Fungsinya adalah menghalang patogen memasuki badan. Seperti kulit. Kulit mengeluarkan peluh dan sebun yang dirembes bagi memusnahkan mikroorganisma. Membran mukus terdapat pada salur pencernaan dan pernafasan. Fungsinya memerangkap mikroorganisma. Seperti lilin di dalam telinga, air mata, lendir di dalam faras bertindak sebagai antiseptik bagi memusnahkan mikroorganisma. Seterusnya, barisan pertahanan kedua. Fungsinya melawan patogen melalui fagositosis. Apakah fagositosis? Operasi fagositosis iaitu sel darah putih bertindak secara fagositosis dengan menelan dan mencerna patogen menggunakan enzim. Seterusnya, spesifik. Barisan pertahanan ketiga. Fungsinya adalah melawan patogen melalui penghasilan antibodi. Bagi sistem keimunan badan, penghasilan antibodi jika patogen memasuki badan. Apakah antibodi? Antibodi adalah protein yang dihasilkan oleh sel darah putih terhadap gerak balas antigen. Apakah antigen? Antigen adalah jasad asing yang merangsang penghasilan antibodi. Mari kita lihat kepentingan imunisasi. Apakah itu imunisasi kelas? Usaha memberikan daya tahan secara aktif pada bayi, kanak-kanak dan dewasa terhadap penyakit tertentu dengan memasukkan vaksin. Apakah vaksin pula? Mengandungi antigen yang diperolehi daripada virus atau bakteria yang dilemahkan atau dimatikan. Antigen ini merangsang sistem imun tubuh menghasilkan antibodi pada penyakit tertentu. Seperti BCG iaitu untuk tuberkulosis, DTaP untuk difteria, tetanus, pertusis, hips, Haemophilus influenza type B, polio untuk penyakit polio, MMR, campak beguk dan rubella, MR, dos booster untuk campak dan rubella, TD, dos booster untuk difteria dan tetanus, HPV untuk remaja perempuan untuk mengelak kanser serviks, dan GE hanya diberikan di Sarawak. Ini adalah satu contoh jadual rancangan pemvaksinan di Malaysia. Di sebelah ini terletak jenis-jenis imunisasi. Di sebelah sini adalah umur dalam bulan dan juga tahun di mana dos
pertama, kedua dan ketiga diberikan. Okey, seperti BCG diberikan pada umur sebaik sahaja dilahirkan untuk dos pertama. Begitu juga untuk dos pertama bagi hepatitis B. Okey, manakala dos kedua hepatitis B diberikan pada bulan pertama dan seterusnya sehinggalah contohnya umur 15 tahun tetanus diberikan sebagai booster. Okey, seterusnya kita pergi kepada jenis keimunan. Okey, iaitu aktif. Okey, aktif semula jadi. Okey, aktif semula jadi didapati apabila seseorang sembuh daripada penyakit. Okey, kesan adalah berpanjangan selepas jangkitan. Okey, ini adalah graf keimunan aktif semula jadi. Okey, kalau kita lihat di bawah ini adalah semasa jangkitan pertama, antibodi yang disimpan dihasilkan dalam badan adalah sangat rendah, okey, dan tidak mencapai aras keimunan. Okey, tetapi apabila kita melihat semasa jangkitan kedua, antibodi yang dihasilkan melebihi aras keimunan. Okey, semasa inilah keimunan dicapai. Okey, garisan keimunan adalah berwarna kebiruan. Okey, kita lihat aktif buatan. Vaksin dimasukkan ke dalam badan. Okay, sistem keimunan menghasilkan antibodi. Okay, di mana kesan berpanjangan selepas jangkitan. Ini adalah graf suntikan pertama. Okay, kita dapati keperkataan antibodi dalam badan adalah naik sedikit sahaja. Tetapi apabila suntikan vaksin kali kedua diberikan, okey, kuantum antibodi dalam berdarah akan melepasi aras keimunan. Okey, seterusnya pasif. Okey, pasif semula jadi, di mana anak mendapat antibodi daripada susu ibu ataupun darah ibu yang merentasi dinding plasenta. Okey, ia adalah bersifat sementara. Okey, ini adalah graf keimunan pasif semula jadi. Okey, apabila anak mendapat antibodi daripada ibu, okey, aras keimunan telah melebihi paras keimunan yang sebenar. Okey, kita lihat pasif buatan. Okey, antiserum disuntik ke dalam badan pesakit. Okey, antiserum melawan patogen tanpa ganggu sistem keimunan. Okey, ia adalah bersifat segera dan sementara. Okey, kita lihat graf. Okey, suntikan antiserum yang pertama, so keperkataan antibodi dalam darah akan meningkat tetapi kembali menurun sehinggalah suntikan kali kedua diberikan. Okey, apabila pesakit mendapat jangkitan kembali. Okay, sistem keimunan yang mantap. Okay, kenapa sistem keimunan menjadi lemah? Okay, yang pertama, terdedah kepada pencemaran udara. Okay, seterusnya mungkin terdedah kepada pestisid ataupun racun serangga. Okay, seterusnya mungkin mengalami tekanan perasaan dan juga kemungkinan pengambilan gula secara berlebihan. Okay. Apakah amalan menguatkan sistem keimunan? Okey. Mendapat rehat yang tidur dan mencukupi, beribadah dan menghirup udara segar, tidak merokok dan tidak terdedah kepada asap rokok, dan melakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala. Okey. Untuk memahami subtopik ini, para pelajar boleh membuat latihan formatif 4.2 dengan merujuk buku teks sains KSSM tingkatan 2 muka surat 88. Okey, untuk mendapat jawapan yang sebenar, pelajar boleh berbincang dengan guru mata pelajaran di kelas masing-masing. Itu saja perkongsian cikgu pada kali ini. Jangan lupa
sebelum para pelajar tinggalkan video cikgu, jangan lupa like, share dan juga subscribe channel cikgu. Okay, terima kasih semua. Okay, saya adalah Cikgu Yang Izam. Bye.